muka surat 12. Kita masih lagi di dalam tajuk hasil daripada kita beramal dengan amalan zikrullah. Tuhan akan menganugerahkan kepada kita yang pertamanya perasaan kasih hati kita kepada Allah, dan Allah pula memang kasih pula kepada kita. Itulah yang anugerah yang tertinggi sekali. Jadi dalam hidup ini di antara yang penting ialah perasaan kasih. Dan Allah Ta'ala juga menamakan diri dia dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Banyak kali dalam Quran disebut permulaan bacaan tu ialah Bismillahirrahman Ar-Rahim. Yang pertama, Tuhan memberitahu kita dengan nama Allah. Artinya Allah Ta'ala beritahu nama zat dia ialah Allah. Kemudian nama sifat yang kedua dan seterusnya ialah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim ini memang banyak sekali terdapat dalam Quran. Ini menunjukkan Allah Ta'ala itulah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Jadi untuk itulah perasaan ini juga dianugerahkan Allah Ta'ala kepada mana-mana hamba yang Dia kehendaki. Itu sebab nak dapat ini, nak dapat anugerah ini, jadi kita tidak ada jalan lain melainkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam kertas ini muka surat 12 atas sekali, golongan sufi berpendapat bahawa rahsia hidup ini tertegak di atas dua huruf, iaitu ha dan ba. Jadi kata ahli sufi berpendapat rahsia hidup, besar tu, rahsia hidup ini tertegak di atas dua huruf. Huruf apa dia? Huruf ha dan ba. Jadi ha ba ni kalau ikut dalam bahasa Arab, ha ba ba dalam bahasa Arab lah. Ba tu ada dua. Lebih gunakan ha dengan ba, ba tu ada dua, jadi habba. Jadi bila habba makna kasih, habibi kasih, ha dengan ba tu. Kalau dalam apa, mahbub yang dikasihi, macam itulah. Jadi perkataan ha dengan ba itulah. Kalau dengan Allah pun kasih sayang juga. Kalau dengan keluarga kita juga kasih sayang juga. Kalau dengan makhluk kita juga ada perasaan haba, kasih. Katalah dengan binatang, ada perasaan haba, kita kasih dengan binatang. Dan binatang itu pula kasih dengan kita. Walaupun binatang itu binatang liar, seekor harimau, singa, gajah dan beruang, semua binatang-binatang yang ganas, garang. Tapi dengan haba tadi, manusia boleh hidup baik-baik dengan binatang-binatang yang tadi. Jadi kalau dengan binatang boleh baik dengan habba tadi, apa lagi sesama manusia? Habba ni lah tertegaknya hidup ini. Kalau dah itu semua dengan habba, maka dengan Allah juga. Inilah dia punca ni, kasih sayang. Maka itulah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Bismillah tu ada 114 kali, mana Ar-Rahman Ar-Rahim tu 14 kali, 114 kali lah pandai. Bayangkanlah kenapa banyak sangat Allah Ta'ala sebut nama dia macam tu. Itulah menggambarkan Tuhan tu bersifat Rahman dan bersifat Rahim. Rahman dengan Rahim ni maknanya sama.
Sebab kata dasar dia atau kata umbi dia sama, iaitu rahima. Bahasa Arab lah tu. Rahima yarhamu, irham, rahmah, semua daripada rahima tu. Sebab itulah hubungan yang mendekatkan kita dengan Allah ialah hubungan kasih sayang. Jadi kita kena carilah, dan benda tu duduk di sisi Allah Ta'ala. Carilah kasih ini. Nabi pun ada sebut, tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah ia mengasihi Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain-lain. Nampak kan? Jadi semua kasih dan kasih dan kasih dan kasih. Jadi itulah al-mahabbah, mahabbatullah. Dalam kitab tasawuf, sifat yang dipuji oleh Allah Ta'ala itu banyak, tapi Imam Ghazali sebut 10 ya. Dan satu daripadanya ialah mahabbatullah. Taubat, redha, sabar, tawakal dan lain-lain. Tapi satu dia punya ialah mahabbatullah. Itu sifat yang dipuji oleh Allah. Jadi artinya kita dalam hidup ini carilah tunggak kehidupan kita ni, iaitu mahabbah tadi. Atau dalam kitab ini digunakan dengan perkataan ha dan ba. Kemudian dalam kitab ini ada bait syair dia. Wa ahsanu halatil insani sidqun wa akmalu wasfihi jahaun wa ba'un. Kata dalam bentuk syair. Wa ahsanu, dan sebaik-baik, halatil insan, keadaan manusia itu ialah sidqun, bersifat dengan benar. Jadi sifat benar adalah sebaik-baik keadaan manusia, kata penyair inilah. Kemudian wa akmalu wasfihi, dan sifatnya yang paling sempurna pula ialah haun wa baun. Haun wa baun itu ditekan hubbun, itu adalah kasih sayang. Jadi artinya sidqun dengan hubbun adalah dua sifat yang sangat baik. Itulah kan. Jadi kita dapatkan ini. Jadi kita kena bersifat dengan benar. Kalau benar Nabi Rasul menjadi sifat yang wajib bagi Rasul. Tapi kalau pada umat Muhammad, kita juga mesti bersifat dengan sifat Rasul ini. Barulah insya-Allah kita termasuk dalam golongan ahsanul ihsan, insan, manusia yang terbaik. Dan sifat yang terbaik dia ialah kasih sayang. Itu sifat yang terbaik. Hal yang terbaik benar. Dia beza tu. Terjemahan dia, sebaik-baik keadaan manusia ialah kejujuran. Sidqun tu saya tak kata benar, tapi benar tu jujur samalah. Jujur. Di mana saya dengar ada 2-3 hari sudah dalam ceramah, yang tak ada lagi dalam dunia, yang dah tak ada dalam dunia ialah jujur. Dalam dunia ni semua ada, tapi yang dah tak ada lagi di akhir zaman ialah kejujuran. Saya dengar ada dia orang berceramah, iyalah tu. Pasal itu tunggak kebaikan manusia ni jujur. Jujur ni manusia dah kurang sangat, dah tak ada. Jadi kasih dengan sayang tu pun sama juga. Apabila adanya hubb itu hubb, itu kata ba, b itu ada dua. Dalam bahasa Arab ba itu ada dua. Satu digunakan tanda tasydid, hubbun. Dan apabila adanya hubb atau cinta, semua taklif menjadi senang dan lazat. Bila ada perasaan cinta, hubb tadi, semua taklif. Taklif ni ialah sesuatu yang diberatkan. Contohnya lah, macam kita ni semua dah
dan ditaklif Allah Ta'ala dengan sebab kita dah sampai umur 15 tahun dan berakal. Bila kita berakal dan cukup 15 tahun dipanggil mukallaf. Mukallaf tu isim maf'ul yang diberatkan, tapi dia punya isim maf'ul taklif. Dia berkallafa yukallifu taklif. Taklif tu isim masdar dia, dan mukallaf tu isim maf'ul. Kalau mukallif isim fa'il. Allah Ta'ala mukallif, kita ni mukallaf dalam bahasa lah. Taklif tu isim masdar dia. Okey. Jadi bila benda yang ditaklifkan Allah Ta'ala tadi, suruh kita dirikan solat, suruh kita puasa Ramadan, puasa, keluarkan zakat, tunaikan haji, umrah dan sebagainya. Jadi benda-benda yang diperintah oleh Allah Ta'ala ini tidak merasa susah. Bahkan kita merasa seronok, lazat, indah bila kita buat dengan penuh kasih sayang. Inilah dia. Jadi satu benda yang kita buat dengan kasih sayang tadi, benda tu jadi lazat dan mudah. Tapi kalau kita buat tidak ada kasih sayang, kita buat seolah-olah dalam keadaan terpaksa. Bayangkanlah kalau kerja kita dalam keadaan terpaksa, memang tidak selesa. Nak copek ya sudah, nak copek ya sudah, tak ada nak ke mana pun, tak selesa duduk dalam solat tu lama-lama. Kan pasal kita tidak ada hubb, tidak ada rasa kasih kepada yang menyuruh kita solat tadi, yang menyuruh kita puasa, yang menyuruh kita tunaikan haji sebagainya. Laulaka ya sirral wujud ma thaba aishi wala wujudi. Bahasa syair dia. Laulaka, kalaulah tidak kerana engkau ya Allah, ya sirral wujud, wahai rahsia wujud, ma thaba aishi, tidak akan jadi baik kehidupan aku, wala wujudan, tidak ada kewujudan aku. Terjemah dia lah. Dalam terjemah dia, wahai rahsia wujud. Dia kata wahai rahsia wujud. Laula kata mana kalaulah tidak kerana engkau, tapi dikata wahai rahsia wujud, kalaulah tidak kerana-mu, mana akan beruntung hidup dan wujudku. Kalaulah tidak rahsia wujud engkau tu, maknanya hidup kita ni pun tak ada untung lagi dah. Jadi dengan adanya Allah yang menganugerahkan kita perasaan kasih tadi, maka hidup kita akan terasa beruntung. Mana akan dapat daku berlagu dalam solatku, juga dalam rukuk serta sujudku, kalau engkau tidak ada ya Allah memberikan kasih sayang ini. Itu maksudnya. Ini adalah bahasa munajat wali-wali dulu. Kalaulah kerana tidak adanya wujud, rahsia wujud engkau ya Allah, aku takkan dapat hidup yang macam ini. Macam itulah orang wali-wali Allah bermunajat kepada Allah Ta'ala. Jadi munajat ni benda yang sangat baik. Kita pun bagus munajat. Sama ada gunakan bahasa orang dulu-dulu, ini pun boleh gunakan bahasa munajat. Malam-malam tu kita dah bangkit tahajud, sambil kita sujud tu, kita bacalah laulaka yasirral wujud ma thaba aishi wala wujudi. Tapi cakap Arab lah. Kita lah kalau boleh biar cakap yang kita faham. Kalau boleh Arab ni faham, eloklah Arab ni. Itu maksud dia. Kemudian apabila cinta teguh di sanubari, ia mengeluarkan dunia yang fana ini dari lubuk hati kita. Apabila cinta teguh di sanubari,
Apa itu sanubari? Sanubari ini adalah sejenis buah. Sejenis buah di negeri Arab. Namanya sanubari. Bentuk buah ini sama macam bentuk rupa jantung kita. Jadi oleh sebab buah ini macam jantung kita bentuk dia, maka jantung kita dipanggillah hati sanubari. Jadi kenapa hati sanubari? Jadi hati kita yang bentuknya macam buah sanubari. Bukan sanubari itu kita punya jantung, bukan. Ya. Di sanubari, dia tak ada kata hati lagi lah. Jadi seolah sanubari itu adalah hati, jantung. Hati lain, jantung lain. Jadi kalau macam sebab kita ni, buah sanubari ni samalah macam buah gajus atau janggus, apa tak tahulah. Kata orang belah sini. Atau kata orang belah di timur dia panggil buah apa tu? Buah mana kalau di Batak Timur? Keterik. Ya, keterik, betul. Buah keterik, buah janggus, buah sanubari sama bentuknya dengan jantung kita. Jadi penulis ini terus menulis perkataan sanubari. Dia tak tulis perkataan hati lagi dah. Jantung pun tak tulis. Jadi apabila cinta teguh di sanubari, ia mengeluarkan dunia yang fana ini dari lubuk hati. Dunia yang fana ni dunia yang binasa. Jadi segala yang tak elok ni akan keluar daripada lubuk hati kita. Bila cinta kita teguh, kuat dalam hati kepada Allah Ta'ala, jadi segala benda-benda yang negatif, itulah kata dia, yang binasa, yang negatif ada dalam hati, semua dia keluar. Itu yang kita jadi kerja kita jadi ringan. Walaupun kerja tu berat, tapi kalau kita suka, itu satu dia hikmah dia. Kalau kita suka dengan satu kerja itu, dan kerja itu memang berat, tapi kerja itu dia jadi ringan pasal kita suka. Tapi kalau kerja itu ringan tapi kita tak suka, kerja itu sebenarnya akan jadi amat berat. Itulah dia psikologi dia. Okey. Tuannya akan hidup dengan baik dan penuh nikmat. Tuannya, tuan punya sanubari tadi akan hidup dengan baik, selesa, tak ada tekanan apa-apa pasal dia seronok dan penuh nikmat. Walaupun susah, nikmat. Kesedihan tidak lagi mengenal. Kesedihan tidak lagi mengenal jalan untuk menuju kepadanya. Tiada lagi kesedihan dalam hidup ini. Yang ada ialah kepuasan, keseronokan, hati yang senang pasal kita suka. Jadi nak dapatkan rasa kasih ni kepada benda yang kita buat ini, semuanya adalah anugerah daripada Allah Ta'ala setelah kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan banyak-banyak mengingat Allah Ta'ala tadi. Itulah jalan dia. Dibacalah. Ada orang membaca beramal. Dia kata baca apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Beramal baca Bismillah. Ada. Semua jalan inilah. Nakkan Tuhan beri kasih sayang itu, bacalah Bismillah banyak-banyak. Banyak mana baca Bismillah? Nak tahu pergi kedai mamak, di luar tu tulis 786. Tulis di luar pintu kedai mamak 786. Dia malas baca Bismillah. Orang tu dia tulis 786 dia. Jadi apa arti 786 tu? 786 tu ialah jumlah bilangan angka huruf-huruf abjad Bismillah. Jadi Bismillah. Jadi Bismillah tu ada satu huruf yang hilang, iaitu huruf alif.
ba, alif, sin, mim, alif, lam, ha. Ar-Rahman, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, mim, ya, mim, ha, ya, mim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi huruf-huruf tadi, tiap-tiap huruf tu ada angka dia, ada abjad dia. Contoh macam abjad kan, alif tu 1, ba 2, jim 3, dal 4, hawaz ha 5, waw 6, zai 7. Macam itulah. Jadi ba sin sampai mim ujung tu dicampurkan angka-angka dia, jadilah 7, 8, 6. Jadilah angka 7, 8, 6. Jadi orang yang nak beramal baca bismillah tadi, supaya Allah Ta'ala beri perasaan kasih kepada dia, mudah-mudahan dia bacalah bismillah tu sebanyak 7, 8, 6 kali. Itulah hikmah dia. Jadi habis kalau tuan nak baca ke? Boleh, tiada masalah. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 7, 8, 6 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Itu cara dia. Atau macam tuan-tuan beramal dengan nama Allah Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Anda kena bacalah 16,641 kali. Kenapa pula? Huruf hijaiyah Latif tu ialah lam, ta, ya, fa. Jumlahnya ialah 129. Lam, ta, ya, fa tu jumlahnya 129. Jadi 129 kali 129, jawabnya ialah 16,641 kali. Jadi anda baca Ya Latif, 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 Ya Latif 16,640 kali. Kalau boleh one go. Lepas tu dah habis baca Ya Latif 16,640 kali, kita mohonlah ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat nama Engkau Ya Latif, kurniakanlah perasaan kasih sayang kepada aku ni terhadap Engkau ya Allah. Sekali buat, belum sampai lagi, buat lain, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 16,641 kali. Tawassul lagi, minta dengan tawassul, ya Allah, dengan berkat nama Engkau Ya Latif, kurniakanlah perasaan kasih sayang aku ni kepada Engkau. Macam tu. Tak datang lagi Ya Latif lagi, biarlah sampai kiamat dia baca, tak apa, itu pun sudah cukup baik. Tapi bertawassul nama dia, insya-Allah. Jadi itu satu kaedah lah, kita nak mohon Allah Ta'ala melalui tawassul, insya-Allah. Okey, atau Bismillahirrahmanirrahim, mana-manalah yang penting. Atau juga ada orang baca Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, waw dal, waw dal, waw dal. Itu juga perasaan kasih sayang juga tu. Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud. Ada orang nama Wadud kan. Jadi Wadud tu tengoklah dalam tengoklah dalam apa, dalam abjad. Waw tu berapa? Dal berapa? Waw tu berapa balik? Dal berapa? Jadi senang cerita tu. Waw kan hawaz. Waw tu dah ada 6 ke tadi. Abjad hawaz. Waw tu 6. Jadi waw 6, waw 6, ada 2 waw di situ. 6 cuma 6, 12. Dal waw pula. Abjad, alif ba jim dal. Dal tu ampek. Ampek ada 2, 8. 8 campur dengan apa tadi? 12 kan? 8 campur 12 berapa? 20. Ya kau. SAP tak lulus. Baik kau, kan? 20. Jadi Wadud kita baca 20 kali. Kali 20 kali. Itu cara dia. 20 kali 20 kali 20 40. Ya kau. Sampai akhir ya. Sampai 2 betul lancar. 20 kali 20 sampai akhir. Jadi bacalah sampai akhir.
Ya wadud, 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 sampailah dia 4 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Lepas tu, ya Allah, ya Tuanku, dengan berkat nama Engkau Wadud, kurniakanlah perasaan kasih sayang aku ni kepada Engkau seperti mana yang selayaknya. Tidak ada siapa yang boleh memberikan perasaan ini kepada Engkau ya Allah, melainkan Engkau lah saja. Ya Allah, tolonglah hamba Engkau yang aman mengharapkan ini. Macam itulah merayu-rayu lah. Tak boleh ya wadud lagi, ya wadud, ya wadud, ya wadud, buat tengah malam. Macam itulah. Tapi kalau tak nak, tak payah buat. Okey. Itulah kesedihan sesetengah ahli sufi melewati seorang lelaki yang sedang menangis. Ahli sufi ini dia berjalan, kemudian dia jumpa seorang lelaki sedang menangis. Sedang menangis di kubur. Dia menangis dekat kubur. Lepas tu lalu dia bertanya kepada lelaki tadi tentang sebabnya, mengapa anda menangis? Jawab lelaki tadi, sesungguhnya kekasihku telah meninggal dunia. Ahli sufi berkata, sebenarnya engkau telah menzalimi diri kamu sendiri dengan mencintai kekasih yang mati. Jikalau engkau mencintai kekasih yang tidak akan mati, nescaya engkau tidak akan terseksa dengan perpisahan. Itu kata ahli sufi tadi. Nampak cantik. Ini peringatan lah. Dia berjalan dekat tepi kubur, tengok seorang lelaki sedang menangis teresak-esak dekat satu kubur yang mungkin baru ditanam lah mayat. Menangis. Jadi ahli sufi tanyalah lelaki tadi, kenapa anda menangis? Jawabnya, dia baru saja kematian isterinya yang dia kasih. Dan kasih itu, isteri itu adalah tertanam. Maka itulah sedih sangat hati ini. Kata orang menangis tadi. Jawab ahli sufi tadi, tak kono ni lo oi. Sebenarnya engkau telah menzalimi diri engkau sendiri. Buat apalah jadi bodoh sangat menangisi orang-orang yang dah mati. Di sini kata, kenapa engkau telah menzalimi dirimu sendiri dengan mencintai kekasih yang mati. Dah mati, tak ada lagi guna dah. Yang elok ni hendaklah kau jikalau engkau mencintai kekasih yang tidak akan mati, nescaya engkau tidak akan terseksa dengan sebab perpisahan mati tadi. Itu dia. Jadi siapa yang tidak mati? Allah. Jadi Allah tidak mati. Hayyun la yamun. Jadi Tuhan hidup yang tidak mati. Jadi kalau Tuhan itu tidak mati, mana tidak wujudlah yang dikatakan perpisahan. Pasal Allah Ta'ala sentiasa wujud. Bila sentiasa wujud, tiada perpisahan di dalam wujud. Tapi kalau perpisahan itu hanya wujud di dalam kematian, macam itulah lebih kurang. Jadi buat apa mencintai yang mati? Cintailah yang hidup. Mana dia suruh cintailah Allah Ta'ala. Itu silap. Awak silap. Dan awak duduk sini dan menzalimi diri sendiri pula. Bodoh pun namanya. Kalau mencintai lain Allah Ta'ala jadi bodoh. Tak boleh. Banyaklah boleh kita olah-olah kan. Tapi cintailah Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya. Dalam realiti kehidupan kita terdapat banyak contoh tentang betapa murahnya kematian bagi orang yang berputus asa untuk bertemu insan yang dicintai ataupun cita-citanya terhadap kebendaan.
tidak kesampaian. Jadi dalam kehidupan ini, dalam realiti kehidupan ini, banyak orang gagal hidup dia pasal cinta murahan tadi, cinta kepada apa yang insan yang dicintai ataupun kebendaan yang kita tak dapat capai, tak sampai. Di situlah kita, kecintaan itu yang kita menjadikan kita banyak kehidupan kita kecundang pasal meletakkan cinta itu tidak kena pada tempatnya. Jadi artinya cintailah Allah, jangan cintai kebendaan, jangan cintai dunia. Bukan tak betul, salah pula tu. Satu sifat yang dicela oleh Allah Ta'ala dalam kitab tasawuf yang kita belajar ialah hubbul dunia. Kan, hubbul dunia, cinta kepada dunia. Cinta kepada kebendaan, hubbul mal. Ini semua dilarang, ditegah, tapi itulah yang kita cinta. Kita mencintai sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang disuruh oleh Allah Ta'ala kita tak cinta, yang dilarang pula kita cinta. Silap cakap Melayu lah. Kalau cakap Cina, sedap pula ada tidak? Tolong. Okey. Mereka memandang remeh tentang kematian, membakar diri. Ini akibat tak sampai yang dikasih tak dapat. Sanggup membunuh diri, matilah. Sanggup membakar diri, gagal dalam percintaan, terjun dari tempat tinggi, sanggup, dan pelbagai perkara lagi yang tak cantik lah. Sanggup buat benda-benda macam ni kerana gagal mencintai benda yang mati, benda yang tak berfaedah. Sedangkan kalau mencintai Allah, memang tidak pergi ke bunuh diri pun, bakar diri pun tidak, terjun tempat tinggi pun tidak. Semuanya kita dengar daripada pencinta yang berputus asa, lagi rugi. Hari ni bila gagal dalam kasih sayang, dia orang minum kopi O. Berapa ramai orang mati sebab minum kopi O. Kopi O pula, Gramoxone, racun rumput, racun sentuh. Dia panggil kopi O. Orang kampung panggil kopi O. Orang mana tak tahu pun, pasal tak racun kan. Banyak orang minum tu, gagal dalam bercinta. Apa tu? Tak kena langsung, rugilah sangat-sangat. Kemudian penyair berkata, fa in syi'ta an tahya hayatan hani'atan fala tattakhiz syai'an tukhafu lahu faqda. Jika anda menghendaki kehidupan yang baik, hayatan hani'atan, jika engkau ingin kehidupan gembira, hidup gembira, jangan mengambil sesuatu yang dikhawatiri kehilangannya. Kalau benda tu boleh hilang, jangan ambil. Kalau dia tak hilang, ambil. Yang tak hilang siapa? Allah Ta'ala. Yang tak hilang ialah Allah Ta'ala. Dia tak akan hilang sampai bila-bila. Yang hilang kita. Jadi cari yang tidak hilang. Jadi hari ni kita banyak cari benda yang hilang. Apa yang kita kasih ni, yang kita suka, katalah keuangan, dia akan hilang. Air, keuangan, duit ni macam air sungai. Kalau kita tak ampang dia daily, tu daily dia. Jadi jangan kita kasih kepada keuangan duit, pasal dia tidak akan berhenti, terus hilang, dan dia akan hilang. Apa lagi? Segala pakaian kita akan buruk, rumah kita akan buruk, kereta kita akan buruk, semua akan hilang, akan habis. Tapi yang tak hilang, yang terus evergreen, ialah Allah Ta'ala. Inilah. Jadi siapa yang patut kita kasihi? Allah.
pasal dia tidak akan hilang. Bahkan dia pula akan menjadikan kita lebih teguh, yakin dan percaya dalam hidup ini. Di manakah kedudukan mereka jika dibandingkan dengan kekasih Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Allah, reda dengan Allah sebagai Tuhan, dengan Rasulnya Muhammad SAW sebagai Rasul, dan dengan Islam sebagai agamanya. Di manakah kedudukan mereka jika dibandingkan dengan kita kasih kepada Allah dan Rasul? Macam mana? Tentulah jauh, bukan antara langit dengan bumi. Tidak dapat dibandingkanlah. Jadi sekarang ni kesimpulannya, buat apalah kita bersusah mengasihi sesuatu yang tidak kekal, mengasihi sesuatu yang tidak hilang. Jadi Allah kekal, Allah tidak hilang. Dan memang kalau dah kasih kepada Allah, itulah kasih yang sebenar-benarnya. Dalam bahasa pujangga kan, kasih yang paling luhur ialah kasih terhadap Allah Ta'ala. Itu yang paling luhur. Okey. Kemudian berapa dah? Boleh dah ada? Cukup ya? Ya. Boleh lebih dah kan? Okey dah. Dah habis satu muka surat tu, dah selesai lah tu. Okey. Yang 13 kita sambung pula minggu depan. Itu saja. Tiada soalan. InsyaAllah kasihilah Allah sungguh-sungguh. Carilah jalan untuk kasih ini dengan ingat Dia selalu. Macam mana kasih Allah? Ingat kepada Dia selalu. Sabut nama Allah tu banyak-banyak. InsyaAllah Tuhan akan anugerahkan kasih. Atau dengan cara tadilah, anda sebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, atau sebutlah Ya Latif, atau sebutlah Ya Wadud, atau Bismillahirrahmanirrahim, atau mana-mana lah. Jadi sebut nama Allah, sebut nama sifat-sifat Allah sebanyak mungkin, InsyaAllah. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.